Selamat datang kepada semua penonton webinar secara langsung pada hari ini. Kami mengalu-alukan kehadiran semua ibu bapa, murid dan guru serta sesiapa sahaja yang mengikuti program pada pagi ini. Sebelum kita memulakan majlis, sedikit pesanan kepada semua anak-anak murid supaya menggunakan ruangan chat dengan berhemah dan menulis perkara yang sopan sahaja. Untuk makluman juga, link kehadiran akan diberikan setengah jam sebelum program berakhir. Terima kasih di atas kerjasama semua. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha, Encik Muhammad Sadli bin Harun, Guru Besar SK Taman Sri Rampai. Yang berusaha, Puan Jamilah binti Arifin, Guru Besar SK Jalan Geni 2. Yang berusaha, Encik Baharudin bin Makdum, Guru Besar SK Polis Depot. Yang berusaha, Puan Hajah Nurmadiah binti Zainal Abidin, Guru Besar SK Datuk Keramat 1. Yang berusaha, Encik Muhammad Syukri bin Abdullah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Datuk Keramat 2. Yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Haji Dres, Guru Besar SK Tunku Besar Tampin, Sekolah Kluster Kecemerlangan Negeri Sembilan. Yang dihormati Dr. Robiah binti K. Hamzah selaku penceramah jemputan, barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa, murid-murid serta hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perpaduan, salam wilayahku ceria. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul secara dalam talian menyantuni satu lagi program intervensi minda sihat yang bertajuk Tangani Burnout Semasa Pandemik dan Cipta Bahagia. Program kita pada hari ini adalah anjuran bersama unit-unit bimbingan dan kaunseling SK Taman Sri Rampai, SK Jalan Geni 2, SK Polis Depot, SK Datuk Keramat 1, SK Datuk Keramat 2, SK Tunku Besar Tampin, Sekolah Kluster Kecemerlangan Negeri Sembilan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saya, Azmatun binti Wan Muhammad bersama rakan setugas Nuraini binti Abdullah selaku moderator program pada hari ini. Warga maya sekalian, bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat agar majlis sentiasa diberkati. Untuk memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulazrin bin Senin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Dengan nama Allah, Tuhan yang mencukupkan segala permintaan. Dengan nama Allah, Tuhan yang memaafkan segala dosa. Dengan nama Allah, Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh sesuatu, baik di bumi maupun di langit.
Allahumma ya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis motivasi program kolaboratif di bawah tajuk Tangani Burnout semasa pandemik dan cipta bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada sebarang gangguan sepanjang majlis ini berlangsung. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha ini dapat memberi impak yang positif kepada peserta yang mengikutinya. Allahumma ya Allah, hanya padamu segala hajat dipanjatkan. Peliharalah negara kami ini dari ancaman COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini. Mudah-mudahan dengan berkat permohonan doa dari kami, negara yang kami cintai ini akan menjadi sejahtera, selamat dan aman seperti sedia kala. Hanya padamu kami berserah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihana wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbalallahu minkum taqabbalan ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Azwin bin Senin atas bacaan doa itu tadi. Para penonton yang dimuliakan, sebagai pembuka pesada ucapan, majlis seterusnya mempersilakan Puan Hajah Normadiah binti Zainal Abidin, Guru Besar SK Datuk Keramat 1 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengerusi Majlis Puan Azmatun dari Sekolah Kebangsaan Polis Depok yang berusaha para guru besar SK Polis Depok, SK Jalan Geni 2, SK Taman Seri Rampai, SK Tunku Besar Tampin dan PKP Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 2. Yang berbahagia dan amat saya alu-alukan Dr. Robiah K. Hamzah, penceramah bebas dan kaunseling bertauliah serta pakar motivasi Jawatankuasa Pelaksana Program terdiri daripada guru-guru bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah yang terlibat, AJK PIBG, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama sekali syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Jawatankuasa Pelaksana program ini kerana dengan usaha mereka kita dapat merealisasikan hajat bersama dalam menjayakan program ini. Justru itu alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya program ini dapat dijalankan pada hari ini. Kita memang amat bertuah ya kerana dapat mengundang penceramah yang hebat yang dikenali ramai, bukan sahaja kita kenali tapi seluruh rakyat Malaysia kenali beliau ya. Selamat datang dan terima kasih sekali lagi. Selamat datang dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Dr. Robiah K. Hamzah
bagi mewakili rakan-rakan saya di sini. Bukan mudah untuk menjemput penceramah yang hebat ni ya, dengan kesibukan beliau, jemputan di sana sini. Tetapi alhamdulillah hajat kita dapat juga tercapai dan dipenuhi. Terima kasih sekali lagi. Harapan kami ya, guru-guru bimbingan dan kaunseling serta sekolah-sekolah yang terlibat ini adalah ambillah iktibar daripada apa yang kita rancangkan ini, apa yang disampaikan oleh Dr. Rabiah nanti, dan jadikanlah ia sebagai pengetahuan dan ilmu yang kita dapat manfaatkan untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas sokongan dan kerjasama semua. Saya tidak begitu nak memanjangkan ucapan saya ini. Saya sudahi dengan ucapan saya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Puan Hajah Normadiah binti Zainal Abidin atas ucapan yang mewakili semua guru besar sekolah-sekolah yang terlibat hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk yang akan dibawa pada hari ini amat dekat dengan kita sebenarnya. Tangani burnout semasa pandemik dan cipta bahagia. Burnout adalah istilah yang merujuk kepada keadaan emosi, mental dan fizikal yang mengalami kepenatan akibat daripada stres yang berpanjangan dan berulang. Jadi, jom kita lihat tayangan video apa kata mereka berkenaan topik yang akan kita bincangkan selepas ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Siti Kamila binti Namawi dari SK Datuk Keramat 2. Bohong jika saya tidak stres. Tambah-tambah lagi dalam musim pandemik ini, ditambah pula dengan PDPR anak. Sebagai manusia normal yang diberikan perasaan, emosi, serta rasa penat, stres itu memang akan berlaku. Dan stres itu berlaku tidak kira masa, keadaan dan tempat. Apabila stres itu muncul, sebagai manusia yang diberikan akal keseluruhan, kita harus bijak menanganinya dengan ilmu yang kita ada dan menyelesaikan masalah stres itu dengan cepat agar ini tidak mencemarkan imej dan merosakkan mood keadaan. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk sentiasa berfikir positif dan menganggap apa-apa saja yang datang, saya cuba untuk merasa semuanya adalah baik-baik sahaja. Dan perasaan ini pun saya terapkan, dan cara pemikiran macam ini saya terapkan pada anak dan keluarga. Hai, saya Hakim Muhammad Fakri. Saya sejak PDPR ni saya rasa macam malas nak belajar. Lepas tu nak keluar online pun rasa macam nak malas. Lepas tu kalau buat kerja tu kadang-kadang je buat. Ada yang buat, ada yang tak. Lepas tu saya lagi selesa kalau pergi kat sekolah. Lepas tu jumpa dengan kawan-kawan. Kalau jumpa dengan kawan-kawan bolehlah cakap. Kalau online ni jarang dah bercakap. Lagipun saya kawan bukan ramai pun kalau ke sekolah baru ni. Jadi nak pergi sekolah lah. Lepas tu kerja jarang saya buat lah, tapi jarang-jarang. Assalamualaikum semua, saya Abdul Rahim Hadif, kelas 5 tangkas dari SK Taman Serampai. Pendapat saya tentang PDPR dari rumah, pada mulanya saya sangat seronok bila belajar dari rumah dan tidak perlu ke sekolah. Namun begitu, lama-kelamaan rutin yang sama ini telah menyebabkan saya menjadi bosan dan hilang minat belajar. Ini kerana saya tidak dapat berjumpa dengan kawan-kawan serta cikgu-cikgu yang mengajar saya. Dengan adanya program seperti ini, diharapkan agar saya dan semua rakan-rakan di luar sana dapat mengikuti tip-tip yang boleh membuat saya kembali bersemangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rozakira binti Mustafa, tahun 6 tangkas dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Rampai. Bagi saya, PDP
PDPR telah membuatkan saya hilang semangat dan tidak fokus untuk belajar. Saya lebih suka pergi ke sekolah dan berjumpa dengan kawan-kawan serta guru-guru. Saya berasa agak stres apabila belajar di rumah kerana saya terpaksa berkongsi telefon dengan kakak dan adik. Ini menyebabkan saya tidak dapat masuk kelas online dan tidak faham apa yang cikgu ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Baizura, ibu kepada Ahmad Zafran dari Sekolah Kebangsaan Tunku Besar Tampin, merasa amat burnout dan penat sejak pembelajaran atas talian dilaksanakan susulan pandemik COVID-19. Apabila saya mendengar soalan bakal dibuka pada bulan Oktober nanti, saya merasa amat gembira dan seronok kerana anak saya bakal ke sekolah semula dan juga dapat belajar secara berterbuka dengan guru-guru. Assalamualaikum. Hari ni nak cerita pasal PDPR ya. PDPR ni setelah 2 tahun kita lalui, apa yang dapat pengalaman daripada PDPR ni, kita cerita kekurangan dulu lah. Kekurangan dia yang pertama, masalah seperti alat bantuan mengajar tu lah, macam handphone, printer, kadang-kadang lag internet ataupun data, tak cukup data. Itulah antara keburukan PDPR. Lagi satu, kadang-kadang tu bila ada kerja-kerja sekolah yang diberikan, anak-anak ni tak faham kan, jadi dia nak rujuk kepada siapa. Memang betul tak dilakukan, guru-guru memang terbuka untuk menerima sebarang soalan daripada anak murid. Tapi kadang-kadang anak-anak ni yang jenis introvert ni, dia memang sedaya upaya tak nak tanya cikgu, dia takut. Jadi PDPR ni mengekang lah anak-anak ni punya proses, learning proses kalau yang sejenis introvert ni. Yang seterusnya, kekurangan PDPR ni yang macam kita tahulah kalau untuk anak-anak B40 ni, dia tak ada printer tu kan, dia kena menyalin banyak lah. Jadi kadang-kadang anak ni dia jemu. Yang mana ibu bapa yang bekerja pula, dia susah nak pantau anak-anak. Yalah, bila dia dah keluar bekerja, anak kadang tak bangun tidur lagi. Tu yang terlepas kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid tahun 4 dan saya akan ceritakan perasaan saya pasal PDPR ni. Dan perasaan saya pada PDPR ni, saya tak berapa suka PDPR sebab bila nak kan kita masuk kelas, tu kena guna internet kadang-kadang dia slow. Dia slow, jadi kita macam susah nak belajar dan kita tak dapat tahu apa yang cikgu tu cakap bila tak ada internet. Lagi satu, bila PDPR ni, memang kita tak tahu dia macam mana. Cikgu tak tahu semua yang dia belajar ke, waktu dia tak buka kamera tu dia tidur, kita tak tahu. Jadi saya lebih suka kalau kita sekolah macam biasa. Sebab bila sekolah macam biasa, kita senang, cikgu senang nak bagi tahu jawapan semua bila kita tanya. Sebab tu, jadi sebab itulah saya tak suka PDPR ni. Baiklah, kita telah saksikan tadi ya dan mendengar beberapa pendapat daripada ibu bapa dan pelajar ya tentang burnout dan stres yang dialami semasa pandemik ini ya. Contohnya seperti masalah internet, kongsi gadget dengan adik-beradik yang lain dan juga masalah-masalah lain.
Baiklah, untuk merungkai jawapan kepada persoalan yang ramai di luar sana, iaitu ramai orang di luar sana, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan majlis dengan menjemput dan mempersilakan penceramah jemputan kita pada hari ini. Tidak lain, tidak bukan Dr. Robiah binti K. Hamzah, seorang pakar motivasi terkenal yang berpengalaman luas dalam bidang motivasi di dalam maupun di luar negara. Elok bagai dikata, tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu, izinkan saya membaca sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau yang dimaksudkan ialah Dr. Robiah binti K. Hamzah, memulakan kerjaya sebagai guru dan berkhidmat di 4 buah sekolah menengah. Kemudian beliau meneruskan kerjayanya sebagai pensyarah di 4 buah maktab perguruan dan 4 buah universiti. Berkelulusan Dr. Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau juga pernah menjadi pembimbing rakan sekerja. Tidak cukup dengan itu, beliau melebarkan kerjayanya sebagai pensyarah jemputan di RELC Singapura, menjadi penceramah juga di Brunei, Indonesia, Fiji dan Michigan State and Chicago, Amerika Syarikat. Kini beliau berkhidmat sebagai penceramah bertauliah jaiz dan jawi dan pada masa yang sama menjadi kaunselor bertauliah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Dr. Robiah binti K. Hamzah untuk sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah diucapkan kepada kedua-dua moderator Asmatun dan Nuraini yang sedang kita kata berusaha menambah kekuatan walaupun wajah tak secerianya, namun tapi mampu untuk meneruskan tugas. Maka sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada kedua-dua moderator atau kedua-dua pengurusi majlis, kepada kepada ustaz yang membacakan doa dan juga kepada semua guru besar sekolah-sekolah yang tak tahu saya dapat semua ke tidak. SK Datuk Keramat 1 dan 2, SK Polis Depok, SK Jalan Geni 1 dan 2, SK Tengku Besar Tampin Negeri Sembilan, kemudian SK Seri Rampai, apa lagi? Itu yang saya dapat. Okay, SK Keramat 1 dan 2 kita dah sebut lah. Okay. Dan juga kepada semua guru-guru kan, dan juga kepada ibu bapa dan juga anak-anak pelajar, anak-anak murid yang sempat dipilih Allah untuk bersama kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang tak ada terhingga kepada semua guru besar, kepada semua guru-guru, kepada semua kaunselor, kepada semua ibu bapa yang memilih untuk berada bersama-sama kita dalam program pagi ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kehadrat ilahi kerana melimpahkan segala rahmat, nikmat dan kita kata kasih sayangnya tanpa henti walaupun kita diuji sedikit atau yang kita katakan dicubit sayang oleh kekasih. Itu yang kita kata sebab tidak ada yang paling pengasih selain Allah. Maka kita dicubit sikit sahaja dengan pandemik ini yang menyebabkan kita muncul berbagai perkara. Okay? Dan juga kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kekuatan atau bimbingan untuk ajar baginda hingga kita layak menjadi hamba Allah, khalifah Allah dan jadi pengikut Rasulullah dan akhirnya layak dipilih Allah menjadi calon-calon syurga insya-Allah. Jadi terima kasih juga sekali lagi diucapkan kepada pihak penganjur yang ramai-ramai ini yang memberi ruang dan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama pada pagi ini sekurang-kurangnya untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman di bawah tajuk dalam program intervensi minda sihat, okay, yang memohon saya untuk bercakap ataupun berkongsi ilmu dan pengalaman menangani burnout semasa pandemik dan cipta bahagia.
kekuatan. Juga terima kasih kepada anak buah saya kata Kujan, cikgu tapi tak tahu nama penuhnya, yang juga mengusahakan pertemuan ini, mendapatkan tajuk dan sebagainya, mendapatkan tarikh dan sebagainya. Dan yang paling utama ialah semua ibu bapa yang semua guru, semua ibu bapa dan semua pihak yang berminat ataupun yang dipilih Allah untuk bersama kita pada pagi ini. Dan kita juga melihat bahawa pandemik sudah berlaku hampir 2 tahun. Okey. Sudah hampir 2 tahun dan ini pastinya menimbulkan berbagai gejala, berbagai kekuatan, berbagai kelemahan. Salah satu daripada hadiahnya ialah online ini. Kalau tidak, kita tak kisah pun nak buat online. Kita bersemuka dan sebagainya, contoh. Jadi kekuatan pertama yang kita nak angkat kata program intervensi. Intervensi minda sihat, artinya kita nak fokus kepada how to make yourself happy, bagaimana nak jadi orang bahagia, macam mana nak jadi orang sihat, bagaimana nak jadi orang yang benar-benar mampu memberi sumbangan kepada diri, keluarga dan juga kerjaya, insya-Allah. Jadi kalau kita bercakap tentang burnout. Ini burnout ni istilah baru yang dulunya dia kata stres banyak, ataupun kita kata sakit mental lah, kita katakan celaru lah, ataupun kita katakan lagi, ada banyak istilah digunakan. Pengalaman sebagai kaunselor ataupun pembimbing rakan sekerja Kementerian Pendidikan especially, yang kami dilatih khas untuk menangani masalah ini. Sebab itu kalau bercakap pasal burnout, kita fokus pada kerja. Kita bercakap pasal burnout bermakna kita fokus pada benda yang kita tak suka. Kita bercakap pasal burnout dan kita fokus kepada apa yang membuat kita tidak gembira. Sebab itu bila kita katakan burnout, istilah baru ni sebenarnya tidak begitu lama sangat dah. Maknanya dia baru diisytiharkan oleh ataupun diterima oleh WHO pada tahun secara klinikalnya ialah pada 2019. Sebelum itu dia merupakan dia dicipta pada 1974, okey. Untuk digunakan kepada sukarelawan yang bekerja secara percuma di hospital-hospital percuma untuk merawat orang sakit. Itu yang asasnya, okey. Tetapi akhirnya dia dikaitkan sebagai satu daripada gejala kesihatan, dikaitkan dengan salah satu masalah emosi, dikaitkan juga dengan masalah mental, dan akhir sekali kita kata dia menjadi sebab untuk kita kata menyuburkan ciri-ciri murung. Ciri-ciri murung maknanya mengasingkan diri, tidak mau lagi bercakap banyak, tidak mau lagi bergaul dengan orang, tidak gembira dan juga sulit untuk mengembirakan. Yang paling menyedihkan, akhirnya dia akan sendirian sepanjang masa. Sebab itu satu daripada sebab mengapa pembimbing rakan sekerja diwujudkan oleh kementerian dulu, atau kementerian dimulakan dengan Kementerian Pendidikan dan seluruh kementerian, dan kami diberi kesempatan untuk berjumpa dengan seluruh kementerian, kerana sudah terlalu banyak mereka yang tidak mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan mental. Apa yang kita kata celaru ataupun disorder. Kita tak kata dia skizo, tapi dia sudah masuk di ambang disorder, ataupun celaru pikiran, celaru perasaan, celaru tindakan. Ini kekuatan. Dan kebanyakannya dulu dikaitkan dengan pekerja dan majikan. Banyak difokuskan, ini majikan saya ni begini, saya ni begitu, begini. Maka kita melihat ada yang sampai kepada peringkat skizofrenia, ada yang peringkat bunuh diri, ada yang peringkat gantung diri, ada yang di peringkat celaru yang sangat serius, ada yang kes yang kita kata ada cikgu yang pergi sekolah akhirnya dia tidur saja, tapi dia masih boleh pergi sekolah. Dari segi kesihatan tidak diterima sebagai sakit mental, tapi dari segi tugas dia diterima sebagai sakit mental. Sebab dia datang tidak bekerja, okay? Jadi oleh kerana jumlah, kalau kita ikut di Malaysia setakat ini, kita kata hampir, mana ke dia data tadi, saya dapat data semalam, maknanya kita kata di Malaysia saja sudah memang banyaklah yang stres. Kalau di Malaysia kita katakan murung, okay, sudah dimasukkan ke peringkat murung, kita sudah ada 12% ke peringkat pekerja-pekerja yang sudah dikategorikan itu. Maka kalau kita melihat data Kementerian tentang sakit mental, kalau kita katakan 2020,
dikatakan 20%, 10%, minta maaf, 10% penduduk Malaysia berada di ambang sakit mental. Maka bercakap tentang burnout bermakna kita bercakap tentang fikiran, bercakap tentang perasaan, bercakap tentang fizikal dan bercakap tentang hati. Ini 4 perkara. Sebab itu kita katakan sekali lagi, kalau kita tak faham, kebanyakan burnout ni tak nampak sangat, tak nampak di peringkat awal, tapi dia akan lebih jelas bila sudah lama. Dan nak merawatnya juga tidak boleh cepat. Okey, dia harus mengambil masa. Sebab itu kekuatan atau pengalaman saya sebagai kaunselor di pejabat ataupun di tempat kerja, seorang itu kadang-kadang mengambil sampai berbulan. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan untuk dia kembali normal. Normal artinya dia boleh ketawa, dia boleh berbual, dia boleh bekerja dengan gembira, dia boleh makan dengan gembira dan sebagainya. Dan dia tidak mengasingkan diri. Maka kebanyakan orang yang diambang burnout ataupun sudah jumpa burnout adalah mereka yang sudah mengalami perasaan paling tidak gembira. Dia tak gembira dengan kerjanya, tak gembira dengan tugasnya, tak gembira dengan suasananya, tak gembira dengan keluarganya, tak gembira dengan rakan-rakannya, tak gembira dengan majikannya dan tak gembira di mana sahaja. Ini sudah dianggap sakit maksimum, burnout maksimum. Makanya orang-orang yang sebegini sebenarnya adalah mereka yang dimula dengan stres saja. Stres saja kalau tidak ditangani maka dia akan naik, akhirnya jadi murung. Ataupun kita ambil dulu burnout, kemudian dia akan jadi murung. Murung akhirnya jumpa skizo. Sebab itu sakit emosi ada 4. Satu, emosinya sakit, dia rasa tak gembira, itu kita kata stres tu. Kedua, ilusi. Ketiga, delusi. Keempat, halusinasi. Kalau kita kata delusi, dia terbayang dia tak cantik je. Dia terdengar benda-benda orang kata tentang dia tak cantik. Dan akhir sekali sampailah ke peringkat yang dikatakan halusinasi ataupun istilah biasa digunakan skizofrenia. Dan data orang yang datang ke hospital kerana sakit mental, kalau dulu kita katakan satu hari dalam 2-3 orang, tetapi sekarang satu hari saja yang datang untuk rawatan sakit mental sudah lebih daripada 10 orang. Ini data daripada hospital. Ini bermakna kita kata jumlah orang yang terganggu perasaannya, terganggu emosinya, terganggu fikirannya sudah bertambah. Apalagi di masa-masa pandemik. Apa sebab kita kata masa pandemik? Sebenarnya dia berlaku sebelum dan selepas dan semasa. Sebab itu kita kata pandemik ini sebagai satu bahagian penambah sebab aja. Penambah sebab. Sebenarnya murung ataupun kita kata burn out sudah bermula daripada pertama orang tu tak suka dengan kerjanya. Orang itu tak nak buat benda yang dia tak ada kepakarannya. Orang yang diberikan tugas terlalu banyak sampai tak cukup masa, tak cukup kekuatan. Orang yang kita katakan mendapat pekerjaan yang bukan dari pilihannya. Kalau kita ambil kata kerja di sekolah, maknanya katalah pengalaman saya dulu, kalau patutnya mengajar bahasa Melayu tapi sebab tak ada cikgu sejarah, maka saya diminta mengajar sejarah. Kalau kita negatif ataupun kita tidak proaktif ataupun kita tidak optimis, kita akan kata, saya bukan guru sejarah, kenapa suruh saya jadi mengajar sejarah? Tetapi kalau kita jenis aktif, jenis proaktif, jenis positif, jenis melihat bahawa kepentingan, keperluan sangat tinggi. Kalau kita tak ajar anak murid berdosa, anak murid rugi. Maka kita ambil. Saya pernah kalau masa di college, masa di tempat, masa bekerja, sudah bersara daripada 207, maknanya lama dah. Maknanya kita kata saya pernah mengajar 7 subjek dalam satu semester. Tetapi kita tak boleh kata itu susah. Kerana bila orang bahagi kerja itu bermakna kita mampu melakukannya. Tetapi ramai pada kita yang burn out kerana apa? Punca pertamanya. Kerana dia sendiri tak sihat. Pertama, tak sihat fizikal. Bila kita kata tak sihat fizikal tak sihat ini boleh jadi macam-macam. Sama ada dia sakit keturunan, sama ada dia sakit sebab mentalnya sakit, dia sakit sebab emosinya sakit, ataupun dia sakit sebab kehidupan sekitarnya sakit. Sebab itu kita kata, kita melihat begini, saya ni bila kaunselor kita melihat air muka dulu. Kalau saya melihat, ini minta maaf lah kalau marah pun. Sebab saya tak jumpa sesiapa, pengurus besar ke siapa, saya tak jumpa. Saya nampak muka ustaz, nampak macam tenang. Tapi muka kita kata pengurusi tadi ataupun moderator, susah nak senyum. Azmatun langsung tak senyum. Yang Noraini tu ada sikit senyumnya. Contoh, ini komen peribadi dari seorang ibu.
Jadi kalaupun dia boleh bercakap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, selamat sejahtera, tapi perasaannya tak ikut. Bila perasaannya tak ikut, bermakna dia ada sedikit masalah perasaan, panik ke, susah hati ke, risau ke, sebab jadi moderator dia tengok oleh ramai orang dan sebagainya. Maka ada faktor persekitaran, ada faktor psikologi, ada faktor minda. Dia dah siap dah teksnya. Patutnya gembira je. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih, jumpa lagi. Itu kekuatannya kita nak bangun. Kalau boleh. Itu maknanya dia gembira jadi moderator. Okay, jadi mungkin Asmatun gembira tu sebenarnya, tapi sebab cemas, kita kata cemas dipentas. Sebab ini kan mungkin kali pertama dilihat oleh ramai orang, ataupun kita kata apa kita kata dia sudah bersedia, tapi emosi belum subur. Ini kita kata bila dibiarkan lama-lama, sebab itu dalam masa sebulan kalau kita ada kawan baik, kalau kita tengok sebulan dia tak senyum, sebulan dia tak gelak tapuk belakangnya. Aku ni dah lama benar tengok kamu ni tak senyum. Ada apa? Ada penyakit apa? Ada fikiran apa? Ada perasaan apa? Jangan biarkan dia tak senyum tu lama sangat. Kalau saya bersama Asmatun, saya akan tepuk belakang dia hari-hari. Okay, untuk dia boleh senyum. Walaupun dia boleh bercakap, boleh jalankan tugas. Tapi bila tak senyum, bermakna semangatnya tak tinggi. Bila dia tak senyum, bermaknanya dia tidak relax. Bila tidak relax, dia stres buat kerja. Jadi kalau orang mengajar tak relax, dia tak boleh gelak dengan anak murid. Sebab itu ramai cikgu, pengalaman peribadi di maktab perguruan, ramai cikgu di luar kelas, gelak lebar-lebar, habis kursi keluar. Tetapi bila masuk kelas, dia jadi, ya Allah, singa jadi. Nak marah aja kerjanya. Apa sebab? Kerana ada perkara-perkara tidak stabil dari segi pikiran, tidak stabil dari segi suasana, tidak stabil dari segi emosi, tidak stabil dari segi spiritual. Ini kekuatan-kekuatan yang harus kita angkat. Sebab itu Umi tak nak bercerita banyak-banyak tentang burnout-nya. Sebab kita dah tahu hujung pada burnout tak suka kerja. Hujung daripada burnout sakit, selalu demam, selalu stres, selalu migraine, selalu muntah-muntah, selalu sakit perut. Itu di antara sakit-sakit orang yang tak gembira dengan suasana, tak gembira dengan kerja, tak gembira dengan keadaan, tak gembira dengan kerja, tak gembira dengan pentadbir, tak gembira dengan kawan-kawan. Ada banyak orang. Sebab itu kita kata pertama yang menyumbang pada tidak gembira ini, apa sebab Umi sebut tidak gembira? Tidak gembira itu membuahkan berbagai benda. Tak gembira makan. Kalau kita tengok orang makan, Allah macam bilang nasi. Allahu Akbar. Maknanya kalau tak gembira buat kerja, dia tak ada gelak-gelaknya. Macam ada pernah kawan dia diminta jadi penasihat bola jaring. Nak marah sebab dia tak erti bola jaring pun, tapi dia suruh bagi jadi penasihat bola jaring. Jadi dia pun bagi tahu saya, sebenarnya aku nak kena buat apa, aku kan tahu main pun. Contoh, sebab tak ada orang perempuan, cikgu perempuan lagi, maka dia diberi untuk bola jaring. Tapi apa yang saya kata, apa kita kata, belajarlah sikit-sikit, tengoklah buku panduannya, ada semua. Kalau kita tak minta lah kursus contoh, tapi oleh kerana dia tak andak dengan games itu, dia tak suka sokan, dia lagilah tak suka bola jaring, makanya sepanjang jadi penasihat, murid-muridnya ataupun pelajarnya, pemain-pemainnya tidak gembira. Kau nak lawan je dengan sekolah-sekolah lain, sakit kepala. Sebab cikgu je tak apa, awak bagi kalah je, senang, tak payah bertanding lagi. Itu nasihat dia bagi ke anak. Kerana apa? Dia tidak gembira. Sebab itu pada Umi sekali lagi, burnout is something, ini kita kata tahap-tahapnya. Tahap-tahap kita stres. Tapi kalau kita dapat tahu, kita dapat kesan bahawa kita tak gembira, jangan biar terus tak gembira. Tak gembira dengan suami, cakaplah, ya Allah, yang kenapalah buat saya risau tak habis ni. Apalah yang awak buat ni menyebabkan apa saya tidak gembira ni. Bilalah agaknya nak bagi saya bercuti ni. Bilalah masanya kita nak makan bersama. Bilalah masanya nak pergi balik kampung. Terus terang, kebanyakan orang yang burn out ialah orang yang paling tidak bercakap. Tak suka bercakap, tak mau bercakap, tak nak bagi orang tahu. Akhirnya dia terus seorang. Okay. Yang kedua, kita kata kita nak ambil, kalau boleh di peringkat awal. Burn out maknanya kita dah tanpa ceiling dah, cannot go on anymore. Tak boleh nak terus lagi dah. Sebab itu sebagai seorang hamba Allah, balik kita kalau kita melihat komen-komen daripada anak pelajar tadi, tak suka dengan PDPR. Okay. Bila tak suka tapi mak ayah tak dapat bantu, cikgu tak dapat bantu. Tak suka tu nak buat macam mana? Jadi anak akan simpan tak suka tu seorang-seorang. Nak cakap dengan mak, cakap tak DPR tak suka, cakap dengan kawan.
Akhirnya perasaan tak suka itulah yang menyebabkan dia rasanya hilang. Dia jadi malas, dia jadi penat, jadi letih, cepat marah, cepat jemu. Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu pada Umi tidak perlu untuk nak menghurai satu-satu apa itu burnout. Okay? Sebab itu Umi ambil secara pokok sebab kita Umi diberi dalam masa 1 jam setengah aku tak salah. Tapi tadi kita dah habis sampai 20 minit kot kita kata. Aku nak jumpa 11.30 tu. Maka kekuatan yang nak dibangun sekarang, Umi tidak fokus pada yang tak cantik tu. Yang semua tak cantik, yang malas, yang dapat kerja banyak, kerja tak ada kepakaran, kerja tak ikut masa, kerja lebih masa, orang-orang yang perfectionist. Ini semua punca-punca yang boleh menyuburkan rasa burnout tadi. Katalah saya nak buat yang terbaik. Oh, kalau cara macam ni. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi pengalaman bekerja di banyak tempat, bermajikan ke 18 majikan, kita dah mengalami macam-macam. Macam-macam kalau kira kita terus kita setback ataupun kita terima dalam bentuk negatif. Komen-komen lah, bagi tahu. Maknanya kalau kata, okey, kenapa saya dapat jadualnya begini. Boleh pindah tak? Oi, tak boleh cakap. Kalau cakap kan nanti tak aku perintah. Jangan. Dalam hati kita, kalau boleh saya minta pengetua semua guru besar, belajarlah untuk berunding, bukan belajar untuk mengarah. Belajar untuk berunding, buat rasional. Okey, saya pernah mula-mula nak dihantar sebagai kaunselor pekerja ni, kerana meninggalkan pejabat selama 6 bulan, langsung tuntang 6 bulan, maka saya katakan, bos, boleh bagi saya 2 alasan tak? 2 alasan paling kukuh kenapa saya mesti pergi. Okay? Jadi bos saya ni pandai membuat bermain psikologi. Apa jawapan pertama dia? Saya dah perhati semua nama. Kebetulan dalam pejabat dia ada gambar semua pensyarah dan ada nama dan sebagainya. Saya dah perhati semua gambar ni. Saya dah perhati semua nama ni. Akhirnya, saya dapati tak ada orang yang lebih layak selain doktor. Contoh, itu jawapan. Walaupun itu bukan sebenarnya. Sebenarnya ada lagi yang layak. Tetapi jawapan majikan saya itu membuatkan saya, Masya Allah. Beratnya tugas ini Tuan Ji, saya kata. Maka oleh kerana itu adalah pilihan terbaik daripada majikan, maka saya pun terima dengan lapang dada. Ya Allah, Tuanku, kalau ini anugerahku-Mu, ya Allah, bagi aku kebaikan, ya Allah. Rupanya memberi kebaikan yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan pengalaman sebagai trainer atau jurulatih peringkat negara ataupun kita kata peringkat antarabangsa, kita juga dilatih macam-macam perkara, macam-macam benda. Maka kekuatan untuk memotivasi diri itu mesti betul-betul kental. Setiap orang yang kita jumpa mesti dia boleh gelak dan senyum dengan kita. Dia boleh jatuh cinta dengan kita. Itu prinsip seorang pendidik. Prinsip seorang pentadbir. Maknanya, itu jugalah kami, kalau kita kata trainer, setiap trainer, apa prinsip seorang trainer yang berjaya? Setiap orang yang berjumpa dengan anda mesti mampu membuat dia jatuh cinta pada anda. Itu istilahnya. Artinya dia suka kita. Dia suka kita, bukan kita tak suka dia atau dia tak suka kita. Tak. Try your very best. Umi tak nak bercakap pasal sebabnya apa. Sebabnya ada banyak sebab. Burnout ada banyak sebab. Pertama yang digunakan oleh pihak sekolah atau pihak kerajaan, pihak jabatan, banyak kerja, banyak sangat. Time frame yang dibagi pendek sangat. Kerjanya nak cepat saja. Kemudian bos saya itu perfectionist, cerewet sangat. Dan berbagai-bagai, tak ada waktu rehat, tak ada rekreasi, tak ada aktiviti sosial, tak ada nak pergi bersukan, berenang kemana-kemana kan, nak buat aktiviti luar pula susah, nak bercuti susah, rombongan tak ada. Maknanya ada banyak perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran, melibatkan pengurusan, melibatkan kita dan seluruh ahli dalam tim. Burnout bukan muncul tiba-tiba tak. Dia sikit-sikit macam anai-anai. Anai-anai busuk tu tak ada tinggi terus gitu. Dia akan sikit. Burnout is like that. Burnout sampai di peringkat daripada yang sangat bersemangat. Kalau kita tengok cikgu-cikgu baru, tahun pertama bersemangat, tahun kedua dah kurang sikit, tahun ketiga terus sama macam kita. Macam cikgu-cikgu lama juga. Alah, tak payah rajin-rajin, gaji sama je. Apa nak teruk-teruk sangat. Aduh, letih lah. Itu nasihat orang-orang yang sudah burn out kepada orang muda. Ini pengalaman Umi dengan guru pelatih.
Alah cikgu tak Umi tak payah nak teruk-teruk dapat A belaka. Semua jadi cikgu juga ujungnya. Allahu Akbar. Maka sekali lagi saya mohon sebagai orang pendidik sangat rindu dan cinta dengan pendidikan. Sebab itu saya kata aktiviti sekolah, aktiviti pelajar, aktiviti PIBG akan menjadi prioriti pada saya. Ada program lain pun kalau ada cerita nak bercakap dengan cikgu, I will choose cikgu dulu daripada yang lain-lain. Kerana apa? Kita kata kita sedang mendidik anak murid. Kalau kita tengok tadi, kita kata ataupun kita tengok komen daripada anak murid, dia tak seronok di rumah. Apa sebab tak seronok di rumah? Kerana suasana di rumah itu membuat dia bosan. Sebab itu stres bermula dengan bosan. Stres bermula dengan tak gembira. Stres bermula dengan penat. Stres bermula dengan jemu. Stres bermula dengan tidak ada dorongan. Tidak ada penghargaan. Tidak ada pujian. Tidak ada apa yang penghargaan. Kita bukan nak rumah banglo penghargaannya. Terima kasih banyak bantu saya. Macam kata-kata tadi, okey. Terima kasih moderatornya. Teks ni sangat kemas. Okay? Contoh. Artinya dalam banyak-banyak tu ada yang cantiknya. Kita sebutlah yang cantik tu. Okay, semuanya sudah bersedia. Backgroundnya cantik. Suaranya jelas. Mikrofonnya bagus. Jadi maknanya kita tak ada benda tu. Di sekolah ataupun di pejabat, benda tu dah tak ada. Udah tak banyak penghargaan. Bukan kita nak penghargaan tu mesti hadiah, mesti kek. Dah. Kita dapat ditegur majikan. Assalamualaikum, khabar? Ya Allah, dah makan belum? Kenapa nampak mendung aja hari ni kan? Macam gerimis je hari ni. Maknanya sekali lagi, setiap manusia perlu sentuhan. Setiap manusia perlu sentuhan. Sebab itu dia burn out kerana dia tidak dapat sentuhan. Sentuhan boleh jadi fizikal, boleh jadi pakai mata pun sentuhan juga. Hai, angkat kening je. Dan sentuhan ni juga boleh jadi dalam ucapan, boleh dalam WhatsApp, boleh dalam nota, boleh macam-macam. Okay? Sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun sebagai pentadbir dan juga sebagai bakal melahirkan warga negara yang baik bermula dari sekolah. Sebab itu sekolah merupakan tempat terpenting dalam kehidupan. Kalau kita kata di Jepun, gaji paling tinggi adalah gaji cikgu. Orang yang kerjaya yang paling dihormati adalah kerjanya sebagai guru. Kerana mereka membina negara, melahirkan warga yang nak bantu orang tua nanti. Melahirkan orang-orang yang nanti nak sambung tugas kita. Jadi kalau cikgu tak gembira mengajar, kita akan melahirkan anak murid yang 2 kali tidak gembira. Okay, sebab itu kata tadi yang ada seorang kata mula-mula seronok juga tak pergi sekolah, lepas tu jemu. Apa sebab jemu? Di rumah dia tak ada dorongan, di rumah dia tak ada kemudahan, di rumah dia tak ada sokongan, di rumah dia tak dapat perhatian, di rumah dia tak dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Yang dia dapat makan dan makan dan makan. Mak sibuk, ayah sibuk. Walaupun ibu tidak bekerja pun, walaupun ibu mak bapaknya bekerja dari rumah, tapi dengan anak tak jadi juga. Sama juga solat Jumaat. Kita ingat PKP boleh duduk sekapar dengan anak-anak, boleh buat macam-macam. Tak jadi juga. Mak kira mak, ayah kira ayah. Sebab bekerja dari rumah. Ini juga membuat anak paling bosan. Kerana dekat tapi tak dekat hatinya. Dekat matanya tapi tak dekat perasaannya. Ini yang jadi burn out. Kalau kita ambil masa pandemik lah. Kita tak, sebenarnya pada Umi, pandemik apa kita kata, burn out berlaku di mana-mana, tak kira ada pandemik atau tak ada pandemik. Okay, ada pandemik ni lebih tambah lah kot. Tambah sikit sebab apa? Kita tak bersedia untuk ada pandemik, kita tak cukup kemudahan untuk ada pandemik dan kita belum ada sistem dalam kepala nak terima pandemik ini dengan cara yang gembira. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Jangan salahkan pandemik kalau kita tidak gembira. Bermakna kita salahkan suasana. Kita tak bina suasana, kita tak belajar bagaimana nak mengembirakan diri menerima pandemik. Apa yang menjadi masalah? Masalah pertama, kita terlupa bahawa pandemik ini hadiah dari Allah. Pandemik hadiah dari Allah untuk semua kita yang ngaku hamba Allah. Okay, tak kira di Islam tak Islam, sebab pencipta kita sama. We are created by the same creator. Sebab itu our blood is one color. You agama apa pun, darah you tetap merah. Tak ada darahnya putih ke hijau ke coklat, tak ada. Maka that shows, itu menunjukkan. Ada itu Assalamualaikum. Alamak kecil no tulisannya yang tak dapat nak baca. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah sekali lagi, kalau kita merasa pandemik ini adalah ciptaan manusia, maka kita macam nak bunuh orang tu.
Sebab kita marah. Tapi sekarang ini, pandemik ini datangnya dari Allah. Datang jadi the creator. Bila the creator bermakna we have no word. Tak boleh nak kata no. Saya tak nak pandemik ni. Allah benci saya jadi masalah banyak pandemik. Itu bermaknanya kita kata kita bina stres untuk diri kita sendiri dari diri sendiri. Okay? Oleh kerana benda ini bukan dari kita, bukan dari manusia, tak boleh kita tolak. Makanya kita belajar jadi hamba Allah yang reda. Rezekinya dari Allah, hidupnya dari Allah, ciptanya dari Allah. Mana mungkin kita tolak. Sebab itu kalau dia orang beriman, maka dia cacat imannya. Kalau dia menolak pandemik, tak suka dengan pandemik dan akhirnya gagal untuk menyesuaikan diri untuk berada dalam pandemik, sedangkan dia wajib duduk dalam pandemik. Tak ada pilihan. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Burn out bukan kerana kerja je sangat. Burn out kerana seseorang itu tidak punya matlamat yang jelas. Ini macam naik kereta tapi tak tahu nak singgah mana, tak tahu nak ambil minyak kat mana, tak tahu nak cari makanan kat mana. Dia jalan je. Sebab itu sekali lagi sebagai orang tua, sebagai bekas academician. Okey, Umi sampai hari ini sangat cinta dengan dunia pendidikan ini. Okey, sebab itu kerana dia merupakan macam tanam pokok. Umi dah dapat tengok semua pokok-pokok yang Umi tanam masa daripada umur dan pada tahun 70 berapa ya? 73 itu. Pokoknya benih jadi tanam 73 sudah berbuah, yang sudah meninggal semuanya ramai anak muridnya. Anak murid yang sudah meninggal jauh lebih ramai. Makanya kekuatan yang nak dibangun, saya mohon pada semua guru. Kepada semua guru. Anda jadi guru bukan kerana borang anda. Bukan kerana permohonan anda semata-mata. Bukan kerana sijil anda semata-mata. Tetapi adalah kerana itu adalah pilihan Allah. Kalau dia bukan pilihan Allah, cantik mana pun keputusan, kita tak dapat jadi guru. Sebab itu kita kata guru itu tangga ke syurga. Mengajar itu wajib, belajar itu wajib. Tetapi kalau yang mengajar itu wajib maknanya apa? Kalau tak buat berdosa. Kalau tak sungguh-sungguh berdosa. Sebab itu kita katakan bekerja itu bukan kerana gajinya. Ada orang burn out sebab gaji tak naik-naik. Gaji saya dah mati dah. Ya Allah, saya kata kenapa gajinya mati? Saya tak naik-naik dah sampai maksimum. Oh ya ke? Ini pengalaman Umi lah sebagai orang tak pandai sangat pasal gaji-gajinya. Tak pernah tanya pun gajinya berapa dan sebagainya. Bukan sebab kaya ke sebanyak duit. Sebab tak nak pening kepala. Tak nak pening kepala. Maka kekuatan yang nak dibangun, ada yang kalau ikut data-data banyak daripada buku dan sebagainya. Umi pun baca 4-5 buku juga. Kita melihat bahawa kita gagal, kita dapat burn out kerana kita tidak positif. Kita tidak aktif, kita tidak proaktif. Yang ada kita pasif, kita tolak, kita reject, kita tak suka. Kita tak nak adjust ourselves. Okay? Maknanya sekali lagi tolong adjust. Kalau anak tak boleh belajar dalam bentuk tadi PDPR ini, dia tak boleh belajar dalam bentuk itu. Dia ada buku teks. Okay, maknanya kita tengoklah buku teks dulu. Tapi mak ayah mana sempat? Apa sebab tak sempat? Tidak ada jadualnya. Apa sebab tak sempat cikgu? Maknya tak tahu. Ketiga maknya kerjanya dari rumah. Pandemik kita bekerja dari rumah. Kenapa tak sempat tengok anak? Okay, kita boleh hubungi cikgu. Sebenarnya kalau nak salah parent, balik-balik salah mak bapak juga. Ramai juga yang mengeluh. Doktor dah kau cakap mesti salah mak bapak. Sebab mak bapak yang bagi anak lahir ke dunia. Okay, dengan izin Allah. Maka sekali lagi, kita jadi burn out sebab kita berfikir cara salah. Salah bermakna pertama, kita tidak berfikir secara positif. Kedua, kita tak terima apa yang Allah bagi kat kita. Apa yang sedang berlaku adalah ciptaan Allah, hadiah dari Allah untuk hambanya yang dah lama jauh dengan Allah. Sebab itu orang yang burn out bermula daripada dia tidak nampak matlamat. Tidak matlamat, maka dia tak tahu niatnya apa bekerja. Kebanyakannya berniat untuk gaji. Bukan berniat untuk gembira, bukan berniat untuk berkhidmat. Ada masih interview, berkhidmat, membantu anak bangsa. Kamu suka untuk boleh dipindahkan keluar bandar? Boleh. Tapi bila keluar baru dapat surat je dah merayu semua, wakil rakyat segala surat datang. Ini pengalaman-pengalaman, bukan mereka-reka dok.
Kita lama di maktab perguruan. Yang datang interview tu pun kita dah muntah dah tengoknya. Sebab itu kita kata, kekuatan pertama yang kita nak bangun balik jumpa Allah. Kalau orang itu jauh dengan Allah, matlamat hidupnya kelang kabut. Sebab itu yang jadi cikgu, dia nak dapat apa? 3 benda. Pertama niat, kedua proses, ketiga hasil. Ini umi kita. Bila kata niat nak jadi cikgu untuk apa? Hari ini niatnya sama tak dengan 10 tahun yang lalu? Hari ini niatnya sama tak 20 tahun akan datang? Niat dari mula dengan sekarang boleh berubah. Dari sekarang akan datang boleh berubah. Okay, sebab itu kita kata ulama mengatakan kalau yang paling susah nak dijaga adalah niat. Siapa yang berniat nak kaya jadi cikgu lambat kaya. Sebab itu dia buat kerja itu, kerja di sampingan macam-macam. Akhirnya pergi sekolah ngantuk, pergi sekolah penat, pergi sekolah letih. Bukan sebab sekolahnya, tapi sebab dia terlambat nak dapat duit banyak. Sebab itu dua benda dalam dunia ini, tak kira umur tua, tak kira umur muda, tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira bandar, tak kira kampung. Yang dua benda ini dia adalah ada pada sepanjang masa. Pertama nak tambah harta, kedua nak panjang umur. Dua benda ni orang akan cari bila-bila. Walaupun dah pencen, dia tetap nak dapat duit banyak. Walaupun dah tua, dia tetap nak hidup panjang. Nak panjang juga umurnya. Sebab itu dalam pandemik, bila ada kematian, kita kelang kabut. Sedangkan kematian itu baik untuk yang mati. Baik juga mungkin untuk kita. Untuk kita belajar bahawa yang muda mati, yang tua mati, yang sakit mati, yang sihat mati. Ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi, kalau kita sudah mula burn out, bermakna kita sudah jumpa jalan mati. Kalau jumpa jalan mati, nak lalu kok mana lagi? Nak jawab dengan Allah apa? Maka dia akan seksa di rumahnya. Dia membuat isterinya seksa. Sebab itu Umi ada klinik kaunseling di rumah. Nak jumpa manusia-manusia yang sengsara di rumah. Anak yang nak gantung diri, anak yang kelar-kelar badan, anak yang mengamuk, anak yang nak terjun, anak yang makan panadol sekeping sekali makan, anak yang tak bercakap, anak yang kurung diri, anak yang baling-baling, anak yang mengamuk. Apa sebab? Okay, maka ini kekuatan-kekuatan hasil daripada kita tak gembira. Ini mak ayah ni, mak ayah tak gembira di rumah, tak gembira di tempat kerja, tak gembira dengan rakan-rakan. Itu penamat kiamat sebelum kiamat. Jangan, try your best. Bila kamu tidak gembira balik rumah, bermakna anak kamu sedang terseksa. Terseksa emosinya, terseksa mindanya, terseksa spiritualnya. Sebab itu satu sebab kenapa anak-anak yang datang ke sekolah, dia kalau dapat jerit, sebab di rumah dalam keadaan tidak gembira. Bila anak tidak gembira di rumah, bermakna mak ayahnya adalah sumber untuk dia masuk ke neraka. Dia buat rumah sebagai neraka. Orang yang burn out, kemana pun dia pergi, dia menyulitkan. Sebab dia senang marah, bahasanya kasar, tak boleh tersinggung, salah sikit marah orang, salah sikit kata sentap, apa lagi. Ini istilah yang mudah-mudah, saya tak ikut istilah bukunya. Maka orang ini kemana pun dia pergi, dia tidak akan menyenangkan siapa-siapa. Maka terjadilah pengasingan, terjadilah loneliness, ataupun merasa sunyi sesunyi-sunyinya. Terjadilah benda-benda dalam fikiran yang nampak adanya jumpalah halusinasi. Kerana dia sudah reject semua kehidupan. Sebab itu burn out bermakna kamu sudah kiamat sebelum mati. Kamu sudah mati sebelum mati. Jangan kata senang-senangnya mengaku, saya ni burn out. Oh jangan. Kita masih boleh ada nyawa, ada rezeki. Ini dua benda je. Selagi Allah bagi hidup, pasti ada rezeki. Kalau kamu tidak bersyukur dengan kehidupan ini, hidup ni kesempatan, bukan, hidup ini bukan terpaksa. Hidup ini adalah hadiah dari Allah. Sebab itu kita mengucap la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam hidup kita itulah dua ayat yang paling penting. Tak ada Tuhan melainkan Allah, nak Rasulullah utusan untuk kita. Dua benda ini, itu kalau pada yang Muslim. Pada non-Muslim ikut agama masing-masing. Sebab semua agama ada Tuhannya masing-masing. Obey your Allah, obey Tuhan, obey your God. You will get the happiness in you. You tak boleh make other people happy if you are not happy. Walaupun kerjanya, prestasinya bagus, dapat cemerlang, tapi cemerlang mukanya macam singa. Untuk apa? Tak gembira dengan orang, tak mesra dengan orang. Sibuk dengan kerja, rajin sangat-sangat kononnya. Tapi hidupnya sengsara. Air muka dia tahu dah.
Tapi itu akhirnya dia akan dapat migraine, sakit kepala, sakit perut, susah nak makan, susah digestion dan akhirnya dia susah tidur. Bila susah tidur maknanya dia sakit. Senang sangat sakit. Minggu depan sakit, minggu tu dah sakit, minggu lalu MC, minggu ni MC. Banyaknya MC-nya. Okay? Sebab itu sekali lagi saya mohon semua yang masih bertugas sebagai pendidik, masih bertugas sebagai guru, tolong didik diri dulu. Make yourself happy first. Walaupun mengajarnya sikit, tapi jangan mengamuknya setengah jam. Masa dia setengah jam je, tapi masuk kelas letih. Budak dah tak gembira dah, hilang minat belajar, baru nak belajar. Mana mungkin boleh belajar? Try your best to make yourself happy first. Jadikan diri kita ni ibu yang gembira, isteri yang gembira. Mana nak gembira? Susah pun gembira. Kenapa? Kalau susah tapi tak gembira boleh jadi senang. Kalau miskin tak gembira boleh jadi kaya? Tak. Sebab itu sekali lagi balik pada tengok balik keyakinan bertuhannya. Orang kebanyakan yang datang kaunseling yang dah sampai nak bunuh diri, masa nak lari, nak apa semua ni adalah mereka yang Tuhannya sangat jauh. Sebab itu soalan pertama yang Umi akan tanya pada klien, awak rasa Tuhan dekat ke jauh? Yang bermasalah semua akan jawab jauh. Jadi orang burn out adalah orang yang tak rasa Allah tengok dia. Orang yang tidak pernah berhubung dengan Tuhannya. Orang yang tidak melihat dia itu siapa? Who are you? Apa sebab Allah lahirkan kita? Apa sebab Allah bagi kita hidup? Apa sebab Allah letak kita ke dunia? Apa yang Allah hendak daripada hasil kita buat? Maka orang burn out ialah orang yang mensia-siakan hidupnya. Sebab itu sebagai pentadbir, sebagai kawan, sebagai rakan, sebagai ibu, sebagai kawan, tolong jentik kawan yang tak boleh senyum ni. Yang suka marah-marah, sikit marah. Itu ada masalah tu. Sama ada tak boleh jumpa kaunselor, jumpa siapa-siapa pun tak apa, tapi dibantu. Yang marah sangat. Satu marah 10, one anger, one nerve break. Satu saraf putus. Kenapa nak marah-marah? Kerana orang burn out, dia suka menyusahkan orang, menyakitkan hati orang, dengki dengan orang, khianat dengan orang, letih. Akhirnya kerjanya hilang cahaya. Dia seperti gelap segelap-gelapnya. Hidup dalam gelap. Itu tak kena, ini tak kena, itu salah, tu kena. Orang semua tak betul, dia seorang betul, letih yang. Dan perceraian. Ini sebagai kaunselor juga, perceraian di kalangan kaki tangan kerajaan, kebanyakan yang bermula dengan tidak gembira sebagai isteri dan suami. Sampai hari inilah, sampai semalam pun masih datang klien doktor, saya tak tahu apa salah saya. Tiba-tiba suami saya nikah lagi satu. Nikah tak ada apa, tapi dia jalan tugas ke tidak? Dia ingat Tuhan ke tidak? Dia buat kerja dengan Allah ke tidak? Dia buat kerja dengan manusia je ke? Atau dia buat kerja untuk dunia dan akhirat atau tidak? Ataupun dia buat kerja untuk dunia saja? Maka saya mohon sangat-sangat pada semua guru, semua ibu bapa, belajar jadi ibu bapa kerana Allah. Sebab anak itu amanah, suami itu pinjaman. Jawatan ini pinjaman amanah dari Allah. Anak murid itu amanah kita dari Allah. Bukan anak kita pun. Tapi dia adalah amanah. Bila amanah, Allah tanya, kamu buat apa dengan budak ni? Dan setiap pertemuan kita dengan budak bermakna kita nak bawa budak tu ke syurga. Kita nak bimbing dia jadi baik. Jangan disebabkan kita tak ada mood, kita yang menyinga-nyinga, kita yang malas, kita yang tak sempurna kerjanya, kita yang tak minat bekerja. Akhirnya anak itu juga membuat kita tambah dosa. Tambah dosa bermakna kamu tidak jumpa namanya bahagia. Kalau hari ini nak bercakap pasal bahagia, sekali lagi, pesan kita tidak akan mampu rasa bahagia, kita tidak akan mampu nampak bahagia, kita tak akan jumpa namanya bahagia kalau kita belum jumpa bahagia dengan Tuhan kita. Bahagia dengan Tuhan dulu, ya Allah, Maha Agung Allah, ya Allah, Engkau pemegang rezeki, ya Allah. Mudahkan urusan rezeki aku, ya Allah, Tuhan, Kau bagi aku sihat, ya Allah, bagi aku buat ibadah, ya Allah. Tugas itu bukan kerja, tugas itu ibadah. Kalau kita bekerja, kita nampak majikan. Tapi kalau kita bertugas, kita mengajar, mendidik itu sebagai ibadah, kita nampak Allah. Pergi mana? Pergi kerja. Dah, saya nak pergi ibadah. Jadikan kerja itu ibadah supaya kita nampak Tuhan dalam proses. Nak marah budak, ya Allah, ampun ya Allah, ni anak orang, ya Allah, aku tak layak marah dia, ya Allah. Engkau je yang layak, ya Allah, sebab Engkau maha berkuasa. Aku ni hamba, ya Allah, ampun dengan aku, ya Allah. Cikgu ni banyak dosa dengan anak murid. Sebab dia suka-suka marah tak pasal-pasal. Sikit punya hal marah tapi tak minta maaf pun.
Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon sangat-sangat dengan ibu ayah, dengan guru-guru, dengan pendidik, tolong bangun rasa sayang dulu pada diri. Aku sayang Allah, maka Allah, sebab Allah sangat penyayang. Allah maha penyayang pada kita. Tidak ada makhluk yang lebih Allah sayang selain kita. Tapi kita pula tak sayang Allah. Macam mana? Macam mana nak dapat bahagia? Oleh itu semak balik, bahagia tidak akan muncul di depan pintu, bahagia tidak akan datang singgah di hati kita, bahagia tidak akan muncul di mata kita, tidak akan keluar dari lidah kita selagi kita belum banyak-banyak rindu Allah. Sebut nama Allah, taat perintah Allah, ikut perintah Allah, rasa bahawa kamu diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Sekejap je kot, bumi ni tu dah sampai ujung-ujung ni. Tapi tetap rasa bahagia, masih diberi kesihatan. Maka sekali lagi, bahagia bukan milik kita, bahagia milik Allah. Budak kita tak boleh bagi budak pandai, tapi Allah bagi budak pandai. Dengan syarat yang mengajarnya itu mengajarnya kerana Allah. I want to be like this, like this. Sebab itu Mi kalau masuk kelas, cikgu ndak kamu ni paling koman lah. Itu orang Perak punya bahasa. Paling teruk besok jadi macam cikgu. Tapi sebenarnya cikgu ndak kamu jadi lebih baik dari cikgu. So bila you minta budak jadi macam you kena baik. Okay, baik perasaannya baik, fikirannya baik, perkataannya baik, pandangannya baik, tingkah lakunya. Kalau nak jumpa bahagia tapi tak baik dengan orang, tak baik dengan isteri, tak baik dengan anak-anak, tak baik dengan anak murid, tak baik dengan kawan-kawan, tak jumpa namanya bahagia. It's not yours, my darling. Okay? Sebab itu sekali lagi sebagai pentadbir, be happy jadi pentadbir. Walaupun ada staff yang ngok-ngek, itu normal lah tu. Ya Allah bantu aku, ya Allah. Aku nak mesyuarat, ya Allah. Mudahkan mesyuarat ni, ya Allah. Kalaulah Allah jadi majikan pada semua orang dan dia menyerahkan jawatan dan kerjanya itu kepada Allah, tak ada orang tidak gembira. Yakin dan percaya. Stephen Covey buat buku 7 Habits. Beberapa tahun selepas itu dia keluar buku 8 Habits. Apa satu habit yang ditambah? 7 habit dia tak ada kepercayaan kepada kuasa luar biasa. Tapi akhirnya dia tahu bahawa apa pun yang dirancang, walau cantik mana pun rancangannya, kalau tak ada campur tangan Allah, tidak akan menjadi. Sama juga program ini. Kalau tidak ada campur tangan Allah, yang mendengar tak dapat apa. Sebab itu mendengarlah kerana Allah, bukan kerana Dr. Rubiah. Mendengarlah bukan kerana buat tu bukan kerana ini program sekolah. Tak. Saya nak ibadah, ya Allah. Saya nak gembira, ya Allah. Saya nak gembirakan orang, ya Allah. Saya nak senangkan hati orang, ya Allah. Buatlah dengan baik. Sebab itu kita kata pertama jaga niat, kedua jaga proses. Niat memang nak mengajar, tapi prosesnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, sakit hati, bekak, kasar-kasar. Marah-marah budak. Mana cerita bila marah setan masuk kelas? Dalam perut ada marah, dalam hati ada marah, dalam otak ada marah, setan ikut. Mana boleh jadi baik? Okay? Sebab itu tidak perlu terlalu besar, terlalu berat kerjanya kalau anda melakukannya dengan gembira. Sebab Umi dapat benda yang bukan, maknanya bukan bidang. Tapi kita boleh belajar kan? Kita kata learn how to fall in love with it and then you will love it. Walaupun mereka asalnya anda tidak gembira. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Kekuatan pertama, bagaimana nak jadi bahagia? Nak jadi bahagia, pertama balik dekat dengan Allah. Semak balik iman. Kalau dia kita kata, tak kira lah agama apa pun. Kerana terlalu sikit di Malaysia yang free thinker. Lain semua ada Tuhan. Come back, go back to ya Allah. Surrender yourself dengan Allah. Surrender yourself dan kerana peta hidup kita ini. Your life journey is in Allah. Dalam tangan Allah. Sebab itu namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu namanya bermakna satu catatan paling lengkap yang paling dirahsiakan. Malaikat pun tak tahu. Allah dah buat Lauh Mahfuz, catatan tentang hidup kita ini, peta hidup kita ini 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Allah dah rancang kita ni dong. Bukan Allah baling-baling suka-suka. Dok. Kita sudah menyebut nama Allah ketika di alam roh. Okay, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita kata tapi setelah ke dunia kita lupa Tuhan kita. Sebab itu pengalaman sebagai kaunselor, semua yang bermasalah dalam kerjaya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pentadbiran, dalam apa pun perniagaan, dia memula dengan hilangnya Allah dalam kehidupan. Hilang solatnya, hilang zikirnya, hilang ingat Allahnya.
Dan kalau dia orang Islam, dia lupa syahadah itu kontrak paling besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya kalau tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang perlu diikut kecuali Allah. Tidak ada buku paling penting kecuali buku yang Allah hantarkan. Tidak ada contoh paling baik selain yang Allah hantarkan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita pegang, keimanan kita, insya-Allah, jaga Allah dulu. Sebelum Allah nak jaga kita, jaga Allah dulu. Kita tak jumpa namanya bahagia. Kita tak jumpa namanya bahagia dunia dan di akhirat kalau kita belum merasa bahagia dengan Allah. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun, kita bukan saja yakin dan percaya, segala kemudahan yang Allah kurniakan. Kita tak ada apa-apa sayang. Everything is lent to you, dipinjamkan kepada kita. Allah boleh ambil mata kita, Allah boleh ambil telinga kita, Allah boleh ambil kaki kita, Allah boleh ambil tangan kita. Allah boleh ambil otak kita, Allah boleh ambil kesihatan kita. Siapa lebih besar? Are you so big? Boleh fight dengan Allah? Dah. Sebab itu pada Umi sekali lagi, siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, insya-Allah. Allah kata apa? Siapa jaga aku jaga dia. Pertolongan aku ni dekat je. Buku paling penting nak baca ialah buku yang aku hantar kat kamu. Okay, aku hantar WhatsApp kamu, kenapa kamu tak jawab? Aku hantar Facebook kat kamu, kenapa kamu tak pakai? Aku hantar contoh, kamu tak ikut. Mana mungkin tak burn out? Burn out pertama niatnya bukan kerana Allah. Kedua, prosesnya tidak ikut perintah Allah. Sebab itu proses pertama apa? Belajar untuk bekerja kerana Allah. Kedua, prosesnya sayanglah. Sebab Allah sangat sayang. Pengasih penyayang, pengasih penyayang, pengasih penyayang. 114 surah, satu surah je tak ada bismillah. Lain semua dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di mana pengasih dan penyayang itu dalam hati kita? Di mana kasih dan penyayang itu dalam mata kita? Tengok budak macam tengok musuh. Tengok kawan macam tengok Allah. Jangan. Wajah kita saja menggambarkan buruknya kita. Okay? Apa yang keluar dari lidah kamu, itulah yang ada dalam hati kamu. Hati-hati kalau bercakap. Sebab itu sekali lagi, pertama juallah senyum. Sebab senyum itu sedekah. Orang marah senyum. Orang puji lagi lah senyum. Okay? Minta maaf pada dua moderator tadi. Cikgu doktor ni pandai-pandai je komen kita. Minta maaf Asmatun dan Noraini. Okay, I want you to be a better moderator ataupun pengacara yang lebih ceria. InsyaAllah anda akan jadi. Anda akan jadi dengan syarat positif. Okay, jangan marah Umi, insyaAllah. Kalau marah pun rugi je. Bina minta maaf, kalau tak maaf rugi. Maka kekuatan apa? Jadi pentadbir, juallah senyum dulu. Kerana senyum itu menandakan hati anda belajar untuk jadi lembut. Hati anda sedang ditatang Allah. Hati manusia berada di antara jari-jarinya Allah. Allah boleh pusing ke kuli-kuli dan hati itu boleh berubah semana macam mana mendidihnya air dalam periuk. Gedek. Cuba tengok air mendidih. Macam itulah hati kita berubah. Macam itulah hati kita berbolak-balik. Bermakna kalau orang yang tak senang dengan kita, kita doa angkat tangan, ya Allah Tuhanku, lembutkan hatinya. Jadi, tapi tak percaya. Kita sakit dendam dengan dia, buruk dengan dia, tengok dia sakit perut, tengok kita sakit perut. Jangan. Oleh itu sekali lagi, memohon pada semua yang ada, bagilah kerja-kerja yang kalau mampu bagi yang sesuai, bagi ikut kemahiran, bagi ikut masa yang sesuai. Kalau minta jangan minta bagi malam hari ini nak buat. Umi pernah dapat bos macam tu juga. Ya Allah, I want it to be tomorrow on my table. Cantik buatnya. Kamu tidur ke, kamu tak tidur ke, kamu tertonggeng ke, terlentang ke, buatnya I don't care. The only thing I want it to be on my table tomorrow morning. Ayat. Contoh, itu orang yang tidak berhati perut. Tolong ambil kira. Manusia ada kehidupan, manusia ada keluarga, manusia ada masa dengan Allah, manusia ada masa dengan kawan-kawan, manusia ada masa dengan kehidupan sendiri. Your time, my time. Orang burn out, dia tak ada my time. Dia nak nak buat. Apalagi yang perfectionist, nak buat yang terbaik tapi akhirnya terkulai. Tak cukup rehat, tak cukup tidur, tak cukup bahagia, tak cukup nampak. Maka akhirnya sakit dan sakit. Sakit yang paling jelas ialah migraine. Itu stres, tanda stres yang pertama. Kedua, terus letih, hilang minat, hilang tenaga, hilang kekuatan. Tua sebelum tua. Mi kata ada kawan, Mi kata pencen sebelum pencen. Muka pencen dah. Tapi belum pencen lagi, gaji tak juga, kerja tak nak. Aku orang lama, aku dah tua, aku dah buat lah pula. Dia tak tahu ke gaji tu haram kalau tak buat kerja. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan, learn back. Saya bekerja saya bekerja kerana Allah, nak ibadah, nak dapat pahala dunia akhirat, nak dapat gaji yang halal, nak dapat doa dari anak murid.
nak dapat doa dari ibu bapa. Maka semua ibu bapa, saya mohon sangat-sangat, kalau mendidik anak dengan marah-marah, kita didik anak dengan setan. Tak heran kalau anak jadi setan. Jadi tolong balik tengok muka anak-anak ini amanah dari Allah. Tengok balik muka suami, suami ini pilihan dari Allah, bukan pilihan kita. Kalau aku tahu lah kau menjadi tak kuasa, aku nak kahwin dengan kau. Dah, jodohnya dari Allah. Kalau suami tengok muka isteri, inilah orang yang dah masak nasi aku berkurun-kurun. Inilah orang yang dah teman aku tidur sepanjang tahun. Tengok dengan merasa ini dari Allah. Anak dari Allah, isteri dari Allah, rezeki dari Allah, suami dari Allah, kerja dari Allah. Kenapa tak ikut perintah Allah? Kenapa tak dekat dengan Allah? Kenapa tak minta dengan Allah? Kenapa tak mengadu dengan Allah? Kenapa lawan Allah? Kenapa buat yang Allah larang? Berbohong paling mudah lah. Cikgu paling banyak berbohong. Okay, bukan cikgu yang di sekolah-sekolah, cikgu lain-lain. Okay. Bohong ni 4 lori ada. Sekali kamu berbohong, kamu sudah jadi orang munafik. Orang munafik tempat yang dekeraknya api neraka. Kita tidak dapat namanya bahagia. Latih diri untuk jadi jujur dulu. Yang paling sulit dalam dunia ialah nak jujur. Pertama, jujur dengan diri sendiri. Kedua, jujur dengan orang. Yang paling penting, jujur dengan Allah. Allah tahu apa yang kamu ucapkan dan Allah tahu apa yang tidak kamu ucapkan. Allah tahu apa depan kamu, Allah tahu apa belakang kamu. Kalau Allah tahu apa depan kamu, kenapa tak tanya Allah, aku ni nak jadi apa ni ya Allah, bantu aku ya Allah, aku nak gini, nak gini, nak gini, nak gini. Maka sekali lagi tolong semak balik diri, saya ikut perintah Allah ke tidak. Orang yang burn out, orang yang merancang untuk dirinya yang kononnya dia mampu buat semua. Dia terlupa apa yang dia buat itu mesti ada campur tangan Allah. Kalau tak ada campur tangan Allah, tidak selesai. Sebab itu majlis ini tidak akan terjadi kalau bukan adanya campur tangan Allah. Sebab itu tadi kita mulakan dengan doa, ya Allah, mudahkan urusan, ya Allah, beri keberkahan, ya Allah, jadikan ini majlis ilmu yang kau terima, ya Allah. Beri kami sehat, ya Allah. Kita nak sehat dari Allah. Kita nak pandemik diangkat. Tapi yang fitnah berlambat-lambat, yang zina berlambat-lambat, yang bohong berlambat-lambat, yang dengki berlambat-lambat. Macam mana Allah nak angkat pandemik? Kerana kita belum dekat dengan Allah. Lagi pandemik, lagi fitnah berlambat-lambat. Handphone sampai tak cukup ruang untuk fitnah. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama angkat diri. Pertama, aku hamba Allah. Hamba Allah pertama dekat dengan Allah. Aku nak buat kerana Allah. Ketiga, aku nak dapat redha Allah. Keempat, aku nak jadikan ini ibadah. Dari ibadah baru dapat pahala. Kau dapat gaji tapi pahala tak dapat. Di dunia kaya, di akhirat masuk neraka. Untuk apa? Dapatlah cemerlang 10 kali pun. Cemerlang di dunia tapi di akhiratnya ke neraka. Sebab sakit hati orang banyak. Pengalaman Umilah sebagai yang pernah di kementerian. Dia dapat cemerlang anginnya satu badan. Macam mana dia dapat cemerlang? Sombongnya satu melangit. Rasa dia lah yang pakar. Walaupun dia baru dapat gelaran guru pakar je dah. Oh, akhirnya jadi pakar. Ini pengalaman-pengalaman. Umi tidak kata siapa-siapa di sekolah ini. Tetapi pada Umi sekali lagi, burn out bermula daripada tidak dekat dengan Allah. Keyakinan bertuhannya renggang. Perintah Tuhannya dikebelakangkan. Larangan Allah ditala. Sebab itu kita kata, kenapa ada pandemik? Kerana apa? Kerana Allah mahu mendengar kita merengek jumpa Allah. Okay? Okay, sebab itu kita kata Allah tidak bagi ujian kalau bukan untuk dekat balik dengan Allah. Okay? Jadi satu bencana pun yang menimpa di bumi dan di langit. Okay, tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini kita kata Al-Hadid ayat 122. Artinya semua yang kita terjadi pada kita mahunya Allah. Yang elok Allah, yang buruk Allah, yang suka Allah, yang sakit Allah, yang senang Allah, yang pisah Allah, yang lahir pun Allah. Oleh itu sekali lagi, burn out dan gembira. Kita nak bahagia tadi. Kita bukan pemilik bahagia. Kita boleh berusaha konon-konon nak bahagia, tapi kalau tidak ada campur tangan, kita akan
Kekuatan yang nak dibangun. Kekuatan yang nak dibangun ialah kita melihat balik bagaimana hubungan aku dengan Allah. Hubungan kita dengan suami. Hubungan kita dengan anak. Sebab itu sekali lagi saya pesankan, jaga iman dulu. 2 kalimah syahadah itu adalah kontrak terbesar antara manusia dengan Allah. Kontrak terbesar antara kita dengan Allah yang disaksikan oleh malaikat di langit dan di bumi, disaksikan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk yang di laut. Kalau kita sudah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, tak ada benda yang kita tak buat, tak ada benda yang kita buat kalau tidak mengadu dengan Allah. Kalau tidak minta dengan Allah, kalau tidak taat dengan Allah. Sebab itu sekali lagi jangan rasa tak beragama itu tak ada apa-apanya. Tak ingat Allah tu tak ada apa-apanya. Tak. Umi dah diberikan Allah kesempatan umur yang sangat panjang dan sudah melihat siapa saja yang kaya, yang mewah, yang segala-galanya. Tapi bila tak jumpa Allah, akhirnya kemewahan itu menjadi beban, menjadi bala kepada dia. Sebab itu sekali lagi kalau kita mencari bahagia, sekali lagi tolong terima semua yang Allah bagi ini dengan redha. Apa tanda redha? Dia sabar. Apa tanda redha? Dia syukur. Syukur alhamdulillah. Dia sabar. Sebab itu kita katakan separuh dari iman itu sabar, separuh lagi adalah syukur. Untuk dapat syukur dia mesti istiqamah. Anak itu hadiah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Kalau kita cuaikan, hidup kita akan menanah. Okey, semalam seorang klien datang. Ini sebagai, ya Allah, saya sampai dia bagi sampai pukul berapa saya? Alamak, 11.30 aku tak salah ya ke? Allah, tolong reply siapa-siapa. Okey, Umi anggap sampai 11.30, okey? Maka sekali lagi, Umi nak ingatkan, burnout tidak akan terjadi kalau dia merasa bahawa dia sedang memegang amanah Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah calon-calon syurga Allah. Itu 3 benda yang kita nak pegang. Kedua, dia nak bangun balik bahawa aku datang mengaku ada Allah, bermakna aku tak boleh bergantung pada siapa-siapa kecuali Allah. Aku tak boleh mengadu pada sesiapa kecuali Allah. Aku tidak akan menyerahkan hidup aku pada siapa-siapa kecuali Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong bina kehidupan. Bumi ini Allah bagi, langit Allah bagi, udara Allah bagi, mak rezeki Allah bagi, anak Allah bagi, isteri Allah bagi, keluarga Allah bagi, kerja Allah bagi, jawatan Allah bagi. So what? Yang menyebabkan kita tak nak dekat dengan Allah. Okay? Mata kita yang boleh membaca ni Allah yang bagi dong. Maka bahagia akan datang. Allah akan bagi namanya bahagia. Walaupun duit yang tak banyak tapi hatinya lapang, boleh gelak. Okay? Walaupun dah tua ni nak tunggu mati jadi kira lagi. Tapi bahagia sangat. Ya Rabbi. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Kalau boleh kita nak dapat tua yang bahagia. Tapi kalau masa bekerjanya, udah letih, udah long life, udah bosan, udah tak ada semangat, udah tak berminat, udah sakit hati dengan orang, sudah bengkak, dah benjol, dah sakit segala. Mi ada seorang jiran saja. Oleh kerana hidupnya sangat serius melihat kehidupan dan melihat pekerjaan, sebelum pencen dah sakit dah. Mi nasihat pada dia, tak payahlah tunggu pencen yang, oi, kamu sekarang udah tak sehat dah, jantung dah bermasalah. Anak semua dah besar, anak 3 kerat je pun. Tak payahlah nak habiskan juga 60. Dah jalan dah terensuk-ensuk dah. Okey, dah ke hospital lebih banyak daripada ke sekolah. Tetap nak sampai pencen juga. Rugilah pula. Akhirnya sepanjang pencen terus atas katil. Okey? Apa maknanya pencen kalau pencennya sakit? Umi untung syukur alhamdulillah dengan Allah dapat pencen yang sangat membahagiakan. Sihat insya-Allah. Mudah-mudahan. Walaupun kena COVID sikit tapi Allah angkat balik, syukur dah sampai hari ni sihat walafiat. Jadi sekali lagi mohon balik kepada semua warga kerja, semua ahli keluarga yang ada dalam program ini, pada anak-anak, tolong mak ayah, kalau anak tak akan pandai kalau anak tak nampak Allah. Anak tak akan rajin kalau anak tak nampak Allah, tak nampak syurga, tak nampak dunia, tak nampak akhirat. Kita tidak akan jumpa namanya berkah. Duitnya ada 4 lori tapi tak berkah. Okey, sebab itu dengan kata orang kaya je untung dak. Orang miskin pun untung, dia lega, dah tak susah apa-apa. Dia boleh tidur dengan nyenyak. Orang kaya duitnya banyak tapi tak boleh tidur. Kena makan ubat tidur. Contoh. Oleh itu sekali lagi, semua yang kita ada adalah milik Allah.
Allah akan ambil bila-bila masa, Allah akan tarik bila-bila masa. Oleh itu sekali lagi, tidak ada bahagia yang dijelmakan oleh Allah sekiranya kita tidak merasa bahawa aku sedang ditatap Allah, aku sedang dilindung Allah. Yang kedua, terimalah qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membaiki diri, untuk mengubah apa yang ada dalam kepala kita yang negatif jadi positif, mengubah perasaan kita dari negatif pergi positif, dan mengubah, menyemak hati kita. Aku dekat ke jauh dengan Allah? Kalau aku dekat dengan Allah, Allah akan bantu. Tapi kalau kita rasa jauh dengan Allah, kita tidak akan merasa bantuan Allah itu sangat dekat. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan akan menjadi buah fikir dan akhirnya menjadikan kita orang yang benar-benar berbahagia dengan hadiah dari Allah atas apa keadaan pun, hitam ke putih ke miskin ke kaya ke prestasi tinggi ke rendah ke, orang suka ke tak suka, yang penting Allah suka. Dengar cakap Allah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itulah tangga-tangga untuk menuju namanya bahagia. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan disebabkan majlis ini, dan saya doakan semua warga kerja atau semua guru pentadbir dan semua yang ada, anak murid dan ibu bapa yang ada, jadi ibu bapa dan guru, pendidik-pendidik yang benar-benar diberkati Allah, dirahmati Allah, dan akhirnya diterima sebagai calon-calon syurga Allah di dunia dan calon-calon syurga Allah di akhirat. InsyaAllah jumpa lagi. Ampun dan maaf, 10 jari disusun. Mudah-mudahan ada yang tak kena di mata dan di hati. Mi sekali lagi mohon maaf, jutaan maaf, kerana kita tak tahu sama ada berjumpa lagi atau tidak di masa akan datang. Namun begitu, Umi tetap mengharapkan adanya Fatihah. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah, mudah-mudahan Fatihah yang tuan-tuan bagikan kepada Umi sebagai sebahagian daripada pemudah untuk Umi melalui alam barzah dan akhirnya ke alam akhirat, insya-Allah. Terima kasih banyak, maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita diberikan redha Allah di dunia dan redha Allah di akhirat. Jadi sekali lagi diserahkan balik majlis kepada pengacara kita. Mudah-mudahan dah senyum sikit dah. Nuraini dah banyak senyum dah, dan jadi mudah-mudahan senyum itu sedekah untuk kita dan juga pada Azmatun, is it? Okey, juga belajar senyum sayang. Bercakap bila belajar senyum, suaranya lebih sedap. Okey, terima kasih banyak. Maaf banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengakamkan sekalung ucapan terima kasih atas perkongsian doktor sebentar tadi. Saya kira sangat menarik, sangat padat, mantap, hebat dan sentap. Ya, semua adalah yang saya pasti kita boleh amalkan sebagai panduan ya dalam kehidupan kita, sama ada sebagai ibu, sebagai bapa ataupun guru dan sesiapa sahaja kita di luar sana ya, dalam kita menghadapi pandemik kata orang COVID-19 ni yang belum reda sepenuhnya, dan tak lama lagi kita akan beredar ya ke era endemik juga, tapi saya pasti masih ada lagi lah kata orang halangan, kekangan, dan mungkin ada lagi sedikit stres di sana. Tapi saya kira dengan perkongsian yang sangat mantap itu tadi, sedikit sebanyak ya meredakanlah sedikit apa yang kita lalui pada masa ini. Baiklah doktor, terima kasih juga kerana sudi menegur kami sebagai moderator ya, sesuatu yang sangat membina, insya-Allah. Tak mudah ya mengacarakan majlis dalam acara live seperti ini ya, ditonton oleh banyak mata. Sekarang saya tengok dalam kita ada viewers ramai 304 orang. Alhamdulillah. Semoga semua mendapat manfaat daripadanya ya. Amin ya Allah. Amin. Doktor, tadi kita tengok tadi ada banyak juga komen-komen ya. Ya, soalan daripada penonton. Kalau ada okay, boleh saya bacakan satu ya. Daripada boleh. Bimbingan Kaunseling SK Taman Sirampai juga. Doktor, Seri macam Rampai. mana? Okay. Ya, itu sekolah saya. Oh ya kan? Ya. Umi dah sampai situ kan dulu? Saya tak pasti, saya pun baru juga kat sana lah dalam 3 tahun. Oh ya kan? Rasa Seri Rampai tu Umi dah sampai. Ya. Pakai je. Soalannya apa? Okey, tak apa. Saya bacakan soalan doktor. Macam mana nak wujudkan suasana ceria dalam keluarga? Anak-anak sekarang lebih banyak habiskan masa dengan gadget. Okey. Mohon, okey.
Oleh kerana anak kita tu anak kita, maka dia masih di bawah perintah kita. Tidak ada yang apa sebab anak pergi gadget, sebab tak ada perkara yang menarik untuk dibincang dengan keluarga. Tidak ada isu yang nak dikongsikan dengan keluarga. Tidak ada aktiviti yang nak dikongsi dengan keluarga. Dan tidak ada benda yang membuat anak gembira bila bersama keluarga. Maka dia terjun pada gadget sebab dia ada masa yang paling banyak dengan gadget. Dan mak bapak pula membenarkan anak tu dari gadget. Umur 2 tahun dah bagi gadget dah. Maka bila dia besar, pertama kita kena ada aktiviti yang boleh bawa mereka sama-sama gelak dengan kita. Okay, pergi bergelah ke, pergi mana ke, pergi main ke, pergi apa sajalah. Kalau kita kata, kalau saya pandemik dia dengan cucu-cucu, Umi ada 11 cucu. Kita main dam lah, kita main apa nama yang pakai duit tu macam-macam lah main yang artinya Saidina ya. Saidina lah, ada macam-macam, chess lah. Artinya kita boleh create suasana di mana anak tak ingat gadget. Tapi bila mak ayah tidak ada merancang apa-apa, makan bersama pun susah, apalagi nak solat bersama, maka anak akan pegang gadget tu sebagai orang paling dekat dengan dia. Kedua, mak bapak tak kisah sangat pasal apa anak buat. Sebab itu kita kata bila tak ada aktiviti bersama, anak tak rasa mak ayah tu penting. Dia yang penting gadget. Akhirnya anak tak bercakap, tak tahu bersembang. Mak ayah pula, lantaklah dia dengan dia tak bising. Kalau tidak bising, macam mana? Kita pula reject dia. Maka akhirnya hilang kekuatan. Suami pun balik dengan gadget. Kalau isteri yang ngongeng, marahnya lebih banyak dari sembangnya. Kita dalam keluarga sudah terlalu sikit bersembang sebab kita tidak pernah fikir apa masalah dalam keluarga. Okay? Kecuali anak dah nak bunuh diri, anak nak gantung diri. Ini yang datang ke kaunseling. Anak yang sudah kelar-kelar lengan, anak yang sudah kurung diri, baru nak sembang. Okay, Umi pernah berjumpa seorang anak remaja, kenapa dia nak bunuh diri? Dia tak bercakap dengan ayah dia 6 bulan. Seorang anak remaja juga ugut nak bunuh diri dan tidak mau bercakap dengan mak ayah dia. Dia tidak mau bercakap dengan mak, duduk sebelah mak tapi cakap pakai WhatsApp. Boleh bayang tak? Anak yang duduk sebelah mak dia tapi tak nak bercakap dengan mak tapi bercakap lalu WhatsApp. Tak pensan ke kita? Okay? Anak yang lebih senang berdiri seorang-seorang daripada mak ayah ada. Ada anak yang halau mak dia daripada masuk bilik dia. Sampai nak tersepit jari mak daripada pintu. Contoh. Dah kritikal lah tu ya. Maknanya sampai kritikal baru cari kaunselor. Ya. Nampak tak? Jadi maknanya sekali lagi, kita tak anda, anak kita rasa benci dengan kita, rasa tak gembira, hilang minat bercakap dengan kita sebab mak ayah tak pernah bercakap isu sama. Isu yang kita boleh kongsi. Okay? Sebab itu pada mak ayah, tolonglah apa masalah yang kita nak ngaji sama ke, nak solat sama ke, nak sembang sama ke, nak main dam sama-sama ke, mesti ada. Saya bawa berkebun, PKP tak boleh jalan kan, pergi cari kotak-kotak isi tanah berkebun, jom kita jerus pokok, jom kita petik sayur. Ni kekuatan. Artinya dengan cucu pun kata kalau tidak, cucu pun ada gadget juga kan. Kita pergi jalan, pergi main lah sikit. Contoh, ajaklah dia, kalau ada kolam renang, berenang lah kita, tak ada masalah. Contohnya letak je tepi rumah gitu. Jadi sekali lagi tolong mak ayah kalau marah anak dengan gadget, maka tolong rancang apa aktiviti yang boleh dibuat bersama. Okay? Kalau nak tengok TV pun carilah video ke apa ke bendanya yang boleh sama-sama tengok. Masa tu kita boleh bincang. Allah tengok Lion King. Itulah Lion King tu gini. Lion King tu ada musuh, ada itu, ada ini. Lion King je kot. Contoh. Tapi boleh duduk bersama, bincang sama-sama. Okay? InsyaAllah. Kita, mak ayah tak pernah fikir benda tu. Itu pasal dia anak jadi boring. Tu yang nak sekolah jumpa kawan. Di rumah dia tak ada kawan. Padahal mak ayah tu kawan terbaik. Okay? Tapi sebab mak ayah tak pernah bawa anak bersembang, anak takut nak sembang dengan mak ayah. Mudah-mudahan sedikit Nina akan membantu. Tolong usahakan jangan nak makan sama je tapi nak aktiviti bersama juga. Okay? Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Ada lain? Betul Dr. Ya, benda yang sama saya alami dengan anak-anak murid saya jugalah. Ya, macam kita pendapat tadi, anak-anak sekali nak pergi ke sekolah, nak bersemuka, nak belajar bersemuka, tak sabar nak jumpa kawan, tak sabar nak jumpa cikgu kan. Itulah persekitaran yang sama kadang-kadang membuatkan mereka rasa terkurung, perlukan sesuatu yang kata orang bebas.
Ya. Mesti ada Untuk, aktiviti. betul-betul. Walaupun Ya. luar pagar je. Bukan nak pergi padang jauh-jauh tu. Luar pagar, dalam pagar, keluarkan kereta jadi tempat main kat depan rumah. Contoh macam tu lah. Kreatif lah. Ya, betul-betul. Kalau boleh tak nak ada permainan yang gadget. Jauhkan diri daripada gadget lah kata orang kan. Balik kepada asal permainan tradisional kita macam dulu-dulu. Ya, seronok, Ya, happy. main seremban. Saya buat bola-bola batu seremban. Dengan cucu main seremban, lawan siapa banyak. Contoh. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Okay, kita tengok lagi Cikgu Atun. Ada lagi pendapat yang lain? Okey, kita ada pendapat dari Muallimah RZT. Okey, ni ustazah sekolah saya ni. Oh ya ke? Okey, katanya sekolah mana? Sekolah Polis Depok. Okey. Okey, Polis Depok. Okey. Katanya kadang-kadang rasa burn out kerana pertindahan banyak tugas yang sama penting, sama deadline, tanpa bekerja tanpa henti. Ini salah satu yang ramai cikgu alami lah bagi saya lah. Okay, apa pendapat doktor tentang? Pertama, pengalaman lah. Mi tak pernah bawa balik kerja di rumah. Kerja pejabat. Tapi sekarang kita dah kerja dari rumah kan. Bawa balik lah tak? Pertama, kita kata banyak kerja sebab kita penjadualannya tak cukup kemas. Time managementnya tak cukup kuat. Makan pukul berapa, mandi berapa minit, masak berapa minit, kalau lah masak kan. Kemudian kita mengemas berapa minit. Jadi sekali lagi, kerja tidak akan jadi masalah kalau kita mampu susun jadual di rumah. Kalau bekerja dari rumah. Yang kedua, kita kadang-kadang tangguh kerja. Jadi yang ada guru besar ni Puan Halimatun, sorry. Siapa nama tadi? Puan Normadiah ya? Puan Normadiah, minta maaf banyak. Atau orang tua kan? Makanya aku harus ambil kira berapa kapasiti yang cikgu boleh buat. Kalau you bagi sebab arahan dah kata agak-agak lah. Saya dapat bos, saya pernah dapat the best boss tapi meninggalnya cepat. Dia bila nak bagi kerja dia kata apa? Okey, kerjanya begini. Okey, awak nak masanya berapa? Saya bagi awak masa 2 hari. Okey tak? Okey, buat dulu dalam masa 2 hari. Kalau tak selesai, saya bagi tambah lagi. Cara dia encourage saya ni, ya Allah. Jadi kita dah bila orang harap tu, dah pada 2 hari jadi sehari siap. Contohlah. Artinya macam mana harapan dia? I'm giving you this space. So kalau tak cukup bagi tahu, okey? Jadi itu cikgu, itu pentadbir yang ada time management base. Okey, kalau kerja ni saya rasa kerja ni boleh habis dalam 3 hari. Tak apa tuan, saya dah habis 2 hari dah. Kelas dah. Contoh. Artinya sekali lagi jangan dalam kepala ni banyak, bendanya tak banyak. Kadang-kadang kita fikir banyak, ya Allah banyaknya kerja. Belum jalan pun. Fikir banyak kerja tapi jalannya tak banyak. Tapi kalau kita kata jalannya banyak, tak payah fikir banyak kerja, kerjanya jadi. Itu pengalaman lah 36 tahun dalam Kementerian Pendidikan. Jadi cikgu, jadi pensyarah, jadi segala benda. You don't think that the work is so much tapi tak buat lagi pun. Terutama jadi setiausaha je bayarlah buat minit. Ya Allah, nak buat minit mesyuarat. Terus tak jadi buat. Lebih baik, okey jom aku nak buat minit mesyuarat hari ni. Dah. Tak sangka sekali siap. Contoh. Tapi kalau kita fikirnya banyak tapi buatnya tak banyak. Tapi kalau kita buatnya banyak, tak payah fikir banyak. InsyaAllah, itu boleh jadi siap. Boleh siap, insyaAllah. Ini pengalaman, bukan apa. Memang bukan rajin sangat. Tapi nakkan kita lah, bukanlah rajin dari segi nak challenge. No. Tapi itu jangan challenge. Jangan ada saingan, tapi bergabung. Okay, kalau hidup nak ada saingan, letih dia begitu, saya begini. Dia cemerlang, tak cemerlang, terpulang. Okey, awak cemerlang, jom belanja saya. Okey, sebab saya juga bagi berkah ke awak kan. Jangan sakit hati kat dia. Itu masih awak, itu masih saya. Itu rezeki awak, betul bukan rezeki saya. Walaupun saya lebih baik dari awak. Tak kisah. Artinya jangan ada berbentuk saingan yang negatif. Saya itu je, siapa dapat cemerlang kawan baik. Okey, kau cemerlang hari ni belanja aku nasi ayam ke, nasi Arab ke. Okey, no problem. Tak ada bengkak-bengkak dah. Itu rezeki dia. Okay? Dia tu pandang ampu je pasal dapat. Dah. Itu Allah nak bagi dia. Itu kekuatan. Jadi jangan fikir banyak. Kadang-kadang kita cakap banyak, kerjanya sikit. Tapi kalau cakap sikit, kerja jadi banyak. Nampak tak? Boleh banyak buat kerja. Tapi kalau kita fikir banyak tapi tak buat juga,
Banyak tapi tak buat, maka dia lagi penat lah. Itu teori dia. So don't think so much but do much. And then you can feel that you are very very okay. InsyaAllah. Sebab Umi pun ada anak juga, ada keluarga juga, masak juga, sebab tak ada orang gaji. Tapi don't think, alamak banyaknya kerja, ada lagi tak buat, itu tak buat. Tapi tak buat juga. Okay? Sembang kat orang banyak kerja. Very sorry lah, I tengah banyak kerja ni. Tak buat juga. Makan sembang juga. Jadi sebab itu pergi kantin dah habis juga 20 minit. Padahal makan 10 minit siap dah. So your time management dengan time mengurus diri itu penting. How you manage your jadual, how you manage your time. Ada jadual tapi time ni tak kena. Makan setengah jam juga. Mandi 1 jam juga. Tak boleh. Okay, oleh itu saya kalau masak semua dah siap. Bawang dah blend semua hujung minggu. Masa hari bekerja, tak payah nak kopek bawang, tak payah lagi nak cari halia, tak payah cari cili bol dan sebagainya. Semua dah siap. 1 hour you can finish 2-3 masakan. Jadi time tak waste dan you tak penat. Buat kerana Allah mesti tak penat punya. Gembiralah. Jadi makanannya sedap. Okay, insyaAllah. Boleh cuba. Because I'm doing it. Okey, makasih doktor. Pengalaman banyak tu ya. Tak boleh kalau buat buku tu rasanya macam berbuah-buah buku lah. Boleh dibukukan lah pengalaman tu untuk kita semua ambil sebagai panduan. Ya, yang penting dia punya keyword kat situ time management. Okay, dan tak ada tangguh-tangguh. Kan dalam konteks pelajar pun sama, dibuat kerja sekolah mesti tak boleh tangguh-tangguh sebab kita dalam tempoh bersekolah walaupun dari rumah ya, bukan bercuti. Jadi nak kena ada masa yang betul-betul lah ya, ada masa main, ada masa belajar, ada masa makan, jadi semua nak kena seimbang. Baru kita mak ayah jadi timekeeper. Mak ayah mesti jadi timekeeper. Okay? Kalau mak ayah lepas mak pun sibuk, ayah pun sibuk. Fikir sibuk bila nak buat kerja. Betul, terkena juga untuk diri saya sendiri lah. Tanya bahawa cikgu kita boleh buat. Ya, betul-betul, insyaAllah. Tak cukup. Semua benda yang kita suruh cikgu kita buat, dia boleh buat, insyaAllah. Yes. Macam ni lah, saya suruh Pujan buat, insyaAllah dia boleh buat. Cepat dia buat. Betul. Sebab dia tak fikir susah ke senang. Okay, dan Allah akan mudah urusan. Sebab itu pada saya Pujan kata apa, maknya boleh tak ni? Boleh, no problem. Sebab Umi bagi prioriti pada sekolah, pada budak, pada universiti, semua yang ada kaitan dengan pendidikan. Terutamanya guru-guru sebab dia modal. Tapi kalau kita push dia pun lemas jugalah. Bukan, push dalam bentuk positif. I know you can do it. Saya harap pada awak je. Kena bagi masa untuk dia. Yes. Bagi masa, bagi appreciate, bagi kepercayaan, puji sikit, angkat sikit, sapu sikit. Kita kena mengenali dia macam mana. Yes. Kenal perasaan dia, kenal cara berfikir dia. InsyaAllah selamat. Umi senang je dalam, sebab tu Umi tak ada susah hati di sekolah. Yang paling tak ada MC lah. Kecuali bersalin. Betul. Sebab kita seronok kan. Kalau seronok mesti lambat tua sikit lah. Walaupun dah 30 tapi bahagia, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita cipta bahagia kita, insyaAllah kita bahagia untuk diri sendiri dan pada masa yang sama kita bahagiakan untuk orang lain pada masa yang sama, insyaAllah. Sebab kalau kita tak ada bahagia, kita tak boleh bahagiakan orang. Bila tak pentadbir muka ketat, macam mana nak bagi orang bawah tu kata gembira? Cik, pengetua mesti, guru besar dulu mesti ceria, baru orang bawah. Hidupnya senang, kerja jadi mudah. Okay? Arahan diterima, tak payah banyak soal. Sebab baginya dengan gembira, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baiklah doktor. Tak cukup lah saya yang lain pun tak cukup nak dengar lagi daripada doktor sebenarnya. Ada ke soalan lagi? Ada ke soalan lagi yang nak dijawab? Soalannya banyak ke sikit? Okey, seperti satu lagi ya. Soalan last kot bagi. Okey, soalan last ya. Cuba. Masa macam mana saya, okey doktor, saya sendiri bergelut dengan anxiety disorder. Pandemic COVID make it worse. So macam mana saya nak kekal positif? It's hard sometimes. Anxiety, cemas yang tak pasal-pasal. Risau tertinggi-tingginya. Takut sesebanyak-banyaknya. Sebab dia mendahului Tuhan.
Orang anxiety dia rancang kata belum sampai longkang tapi dia kata nanti jatuh longkang. Hari belum hujan lagi tapi dia kata itu macam nak hujan tu kan nampak gelap tu. Maka cemas dia datang dulu sebelum Tuhan. Sebab itu kita kata orang anxiety meramal benda akan datang sebelum datangnya yang sebenar. Itu Umi gelarkan dia mendahului Tuhan. Tuhan belum jadikan benda tu dia dah kata jadi dah. Ini petang ni selalunya hujan. Wah, dah susah hati nak cek payung pula dah. Ataupun kita kalau buat macam ni nanti kena marah. Belum tahu lah kena marah ke tak. Tapi dia sudah mendahului. Jadi mi pesan pada semua orang anxiety, orang yang cemas, bimbangnya banyak, takutnya banyak, ragu-ragunya banyak, rasa tak yakinnya banyak. Ini semua punca-punca anxiety ni. Anxiety maknanya takut buat salah. Salah-salah lah, minta maaf lah, no problem. Nampak tak? Dia takut, dia kata salah. Jadi dah lah takut lebih banyak daripada berani. Risau lebih banyak daripada lapang. Macam mana nak hidup kalau hidup dengan risau? Muka jadi tak cantik. Cepat turun deh. Jadi sekali lagi, anxiety bermakna kita merancang, meramal benda yang belum terjadi. Itu salah. Biar dia datang sendiri. Kejadian itu datang sendiri. Jadi ke tak jadi? Kalau katalah suami lambat balik, entah ngetir kat mana ni. Jangan. Kita tak tahu. Kita meramal. Dia meramal benda yang tak betul. Meramal benda-benda yang belum terjadi. Maka dia akan mati dalam keadaan takut, cemas, bimbang, ragu-ragu, tak confident diri. Banyak. Akhirnya itu esok dapat stroke. Dapat stroke. Bukan stres je, stroke. Kerana dia terlalu sesak napasnya dan jantung. Masalah darah tinggi, migraine dan sebagainya. Okay, sangat bahaya. Sebab itu tolong terima situasi apa yang datang ni Allah bagi aku terima ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Bagi aku mudah menghadapinya ya Allah. Ni kekuatan. Mudah-mudahan tolong angkat yang Allah bagi ni baik. Walaupun pada mata kita tak baik. Tapi ujungnya akan baik insya-Allah. Okay? Ya, Doktor. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab sikit. Ya, kita harap siapa nama lupa tadi nama dapat mendapatlah sedikit panduan ya daripada insya-Allah yang telah diterangkan oleh doktor kita tadi. Kiranya itu antara komen atau pertanyaan yang sempat dijawab oleh doktor pada pagi ini. Dan Cikgu Atun, kita dah kalau ni ya sekejap ya. Kalau doktor. Sekejap. Kalau ada yang soalan cemas-cemas nanti yang tak sempat dijawab, you bagi nombor telefon saya kat dia. Okey, 017 872 4285. Minta dia WhatsApp Mika, call Mika supaya persoalannya tetap dijawab. 017 872 4285. Sebab ada yang malu, ada yang segan dan sebagainya. 017-872-4285. Ya. Okey. Terima kasih. Pada yang tak dapat dijawab soalannya lah. Ya, kesuntukan masa kita ya. Okey, baiklah. Itu saja Atun ya, kita dah berada di penghujung majlis. Ya, Cikgu Aini. Kita dah berada di penghujung majlis. Terima kasih kepada Dr. Robiah binti Kiamzah. Terima kasih di atas teguran yang membina kepada kami selaku moderator. Agak cemas ya Aini kita hari ini kerana bagi saya sendiri kita kali pertama jadi banyak nervous, muka jadi ketat. Terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana banyak bagi saya sendiri pun banyak mendapat manfaat. Kerana kita sendiri mengalami benda tu dan kadang kita pun lost, tak tahu macam mana kita nak adapt kan. Jadi bukan setakat saya rasa yang menonton semua ni pun banyak mendapat manfaat, dapat amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan komen semua positif. Semua positif. Walaupun dalam situasi yang sukar, tapi alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan beberapa buah sekolah, bukan setakat di KL, malah di Negeri Sembilan juga ya. Baik, saya rasa dengan kirim salam kepada semua orang sekolah tu. InsyaAllah. Bukan senang ya kita nak dapat ni. Alhamdulillah lah kita ada Pujan Tengku Afzan selaku kita punya orang tengah untuk program hari ni. Saya selaku moderator dan juga Cikgu Aini, mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan.
Apa yang baik tu kami terima dengan hati yang terbuka, tak ada simpan, tak ada marah. Biasalah kita proses belajar kan. Okey, kepada semua warga Maya diharapkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kepada yang belum isi link kehadiran, mohon isi untuk kita berikan isi je. Juga terima kasih kepada sekolah-sekolah yang terlibat, iaitu sekolah Taman Sri Rampai, Sekolah Datuk Keramat 1, Datuk Keramat 2, Sekolah Polis Depot, Sekolah Jalan Keni 2, Sekolah Tengku Besar Tampins, Kluster Kecemerlangan. Okey, akhir kata saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Lagi. Kita jumpa InsyaAllah. lagi.